ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتميم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Assalamualaikum. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Sallallahu sudi alaihi bersama-sama wasallam. dengan Iman Iman dalam kuliah duha hari ini. Insya-Allah alhamdulillah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang setia menunggu daripada subuh tadi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sapa Takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, dan yang paling penting juga Allah tambahkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلى Saya الله dengan عليه وسلم. Fadil Ustaz, tafadhal mashkura. Baik, Bismillah. Terima kasih Puan Pengurusi, Hajar Rosniati, seterusnya hajar-hajar ibu-ibu, kakak-kakak, mungkin adik-adik, uh, ahli sepengajian sekalian, saya doakan sihat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah terus berikan kepada kita, dan kita terus bersyukur pada Allah, terus memuji, mengungkapkan lafaz syukur dan dari hati dengan suara. Mudah-mudahan dengan itu Allah terus berikan kepada kita, Allah tambah nikmat yang baru, dan itu sifir nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambah, pasti aku tambah. Alhamdulillah, hari ini tanpa membuang masa, tuan-tuan, saya maklum sebelum ni, hari ini baru baru menghayati perempuan sebelum pada kuliah duha ni ada kuliah subuh, ada baca yasin dan semua tu. Masya-Allah, ni kita pengisian yang masih yang terbaik. Saya teringat budaya ini ada sebenarnya di Turki ada, dan di Syria ada. Saya tak pergi Syria, tapi dimaklumkan oleh sahabat saya begitu. Selepas subuh mereka duduk dalam halaqah begitu, baca Quran sama-sama, ada zikir kalau kita nak sorak lah, sama-sama sampailah terbit matahari, sampai waktu syuruk solat, lepas tu balik. Dia tak ada kuliah duha macam kita lah. Dan saya pernah pergi di Turki, duduk dalam 20 hari, kebetulan dekat dengan masjid. Begitu rutin dia. Bahkan mereka berada di masjid itu sebelum subuh lagi, sejam sebelum subuh. Itu pun gagah lah juga, masa tu musim sejuk, bulan 2. Gagah lah juga pergi, tapi nak suasana tu. Semua pakai kot, jangan nak cari pakai jubah, pakai baju Melayu, memang tak ada lah. Orang ni pakai kot, nampak macam orang putih, tak pakai kopiah. Itu budaya dia. Orang ni orang lelaki lah. Duduk berhimpun ramai. Himpun, baca Quran. Dia ada, saya tak ingat nak sebut secara spesifik apa ayat dia. Tapi yang tu ni, saya ingat surah Sajdah, surah Al-Mulk pagi. Kemudian subuh, kemudian sambung lagi zikir, Masya Allah. Dia orang kata membantu kita menumpang semangat sesama kita lah. Kita kalau nak ikut kita nak buat sendiri tu, adalah kadang terskip tak apa. Tapi dengan kita mengikut berjamaah ini, dia kita boleh istiqamah, insya-Allah. Dan saya rasa tuan-tuan kena bersyukur, kena rasa bertuah dan istiqamah dalam usaha yang dilakukan ini. Baik, kita terus pengajian kita. Saya lega lah apabila dimaklumkan itu pengisiannya taklah berat sangat, bukan kuliah seperti yang kita lalui ini. Jadi tak apalah, kita untuk kuliah ini kita uh,
berasapkan otak sikit insya-Allah ya. Baik, kita menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita baca hadisnya yang pertama, muka surat 3. Boleh kita tengok? Muka surat 3 Asam Garam 1. Sebelum tu kalau perasan saya buat keluarkan rumusan di sebelahnya orang kata dia punya quotation dia, caution dia, mesra bukan bermakna tidak pernah bermasam muka, romantik bukan bererti tidak pernah berkonflik. Ini untuk saya sendirilah apabila menyiapkan ni, oh kita belajar daripada hadis, daripada babak rumah tangga Nabi, ini rumusan dia. Baik. Baik kita baca seperti biasa. Saya akan baca teks Arabnya. Ibu-ibu, puan-puan boleh sama ada ikut teks Arab ataupun terus ke terjemahannya di muka surat sebelah 4. Sebelum tu lagi, penyusunan buku ini kalau perasan dia ada hadis, kemudian dia ada catatan. Saya dalam pengajian kita ni saya hanya baca hadis itu sahaja, catatan panjang ke pendek ada ke tak ada, saya ingat boleh baca sendiri kan. Dan secara tak sedar pun saya mungkin dah masukkan poin-poin dalam saya muatkan catatan tu dalam kupasan hadis itu sendiri. Begitu ya, jelas insya-Allah. Baik, sebelum tu lagi banyak benar sebelum tu lagi. Asam Garam 1, 2 dan 3 kita akan baca nanti, dia merupakan hadis yang sama. Cuma dipecahkan, saya pecahkan. Ni saya sendiri pecahkan. Saya sebut begitu. Kerana dalam asalnya dalam Sahih Bukhari dia hadis yang panjang. Imam Bukhari panjang tak panjang hadis tu, Imam Bukhari pun pecahkan juga. Ada bahagian dia pecahkan lagi. Tapi saya ambil sebahagian daripada hadis yang panjang itu, saya pecahkan lagi tuan-tuan untuk nak beri tumpuan. Dan ini tidak ada masalah kalau orang kata, boleh ke Ustaz kita pecah-pecahkan hadis? Itu tidak ada masalah. Memang itu amalan para ulama hadis. Kalau kau baca Bukhari dan yang Bukhari, Sunan Tirmizi, mereka mengambil bahagian yang ada syahid, ada bahagian yang mereka nak saring hukum di situ. Kalau kira hadis asalnya panjang, tapi dia ambil bahagian itu saja kerana ada kaitan dengan hukum yang nak disampaikan. Itu tidak ada masalah. Baik, baik kita baca. Asam Garam 1. Nabi dan Ummul Mukminin pun berselisih faham. InsyaAllah ni membuka jalan untuk kita meneraka kalau yang tak pernah, kalau selama ini kita dengan bayangan, dengan sangka baik bahawa kehidupan Nabi ni semua sahaja, maksud kata kehidupan rumah tangga, rupanya tidak. Yang ni sebagai pengetuk pintu dia. Tersentak kita. Nabi dan isteri pun selisih faham. Apa cerita ni? Ini langkah mula dia dan lepas tu kita akan mendalami lagi dalam dan lagi dalam insya-Allah. An Umar radhiyallahu anhu, ada dot. Yang ni bahagian yang saya potong, tidak dimasukkan dalam hadis yang ni. Hadis ini riwayat Sayyidina Umar. Sebenarnya ada riwayat sebelum pada tu lagi, Ibnu Abbas dia cerita daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dan menyampaikan apa ucapan Sayyidina Umar dalam hadis ini. An Umar radhiyallahu anhu, saya ambil ucapan Sayyidina Umar, wa kunna ma'syara Quraisyin naghlibun nisa. Kami orang Quraisy, kaum lelaki Quraisy ni, kami yang mendominasi isteri. Falamma qadimna 'ala al-ansar idahum qaumun taghlibuhum nisa'uhum. Namun setelah kami tinggal berhijrah duduk bersama kaum Ansar, kami dapati mereka geng-geng lelaki Ansar ni mereka ekstrim juga sebutannya, mereka ditundukkan, didominasi oleh wanita, oleh isteri-isteri mereka. Bukanlah sebegitu realitinya, tidak. Tapi nak banding, Sayyidina Umar kata nak banding, kami lelaki di Quraisy, kami yang king control. Tiba mari Madinah lain. Taklah queen control tapi tak sama macam kami. Ada peluang, ada isteri bolehlah orang kata berbencelah, sebut benda tak setuju. Yang tidak ada langsung dalam budaya orang Quraisy sebelum itu. Baik, pada ketika itu kata Sayyidina Umar lagi, fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar. Lalu lama kelamaan isteri kami Ansar terpengaruh, terikut dengan cara gaya wanita Ansar. Baik,
Ini kita berhenti di sini dahulu untuk kita merenung, kita kata bayang-bayangkan sekejap realiti kehidupan Arab dan realiti kehidupan sahabat ketika itu. Kalau kira jarak tu pada hari ni lebih 1400 tahun dah kan orang Arab. Antara orang Arab pun ada budaya yang berbeza. Taklah kita kata dekat, tetapi uh, kalau kata satu bangsa yang sama, Arab Mekah, Arab Madinah, itu pun budayanya berbeza. Nak kata kita manusia ini kita sangat orang kata rancam dan ragam dengan budaya itu sendiri. Kita kenal dan kita menghormati sesama kita. Quraisy kata Sayyidina Umar tadi begitu, gayanya orang lelaki kat sini, orang lelaki king control, isteri tak berani nak lawan, tak boleh cakap apa. Madinah lain pula tuan-tuan. Okay, soalannya Nabi adakah itu gaya Nabi? Nabi orang Quraisy, Nabi duduk di Mekah. Adakah itu budaya Nabi? Kita akan jumpa jawapan dia. Adakah itu budaya kesemua sahabat? Kita akan jumpa jawapan dia. Baik. Kata Sayyidina Umar, "Fasuhtu ala imra'ati faraja'atni." Satu hari aku tengking, saha, teriak, saha tengking. Tu kita boleh faham macam mana dia marah tu, kita bayangkanlah. Kata Sayyidina Umar, "Fasuhtu." Aku tengking, aku marah, aku hedik isteriku. Tapi isteri aku jawab balik, "Faraja'atni." Isteri aku jawab balik aku. Fa'ankartu, kata Sayyidina Umar, fa'ankartu an turaji'ani. Aku tak boleh terima perbuatan dia, jawab mulut aku balik ni. Lalu itu rumusannya. Mungkin Sayyidina Umar marah, kenapa ni awak ni tak pernah-pernah macam ni, buat macam ni. Isteri dia balas balik, faqalat, walima tunkir an uraji'ak. Kenapa abang tak boleh saya balas cakap ni? Fawallahi, demi Allah, inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu. Demi Allah, isteri Nabi pun biasa je, bukan kita kata lawan mulut tu begitu, terbalas begini, tak setuju beritahu. Biasa isteri Nabi pun ada. Bahkan wa inna ihdahun, bahkan ada antara mereka la tahjuruhu al-yawm hatta al-lail. Ada antara mereka pernah sampai tak nak bercakap pun dengan Nabi. Gaduh. Maknanya lawan cakap lawan sampailah orang kata terasa hati, bersih-bersih terasa hati, sampai tak nak cakap dengan Nabi pun. Seharian sampai ke malam. Ini didedahkan oleh isteri Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah, kalau kita mengaji, kita doalah pengajian kita tentang hadis Nabi, tentang sirah Nabi, sirah para sahabat Nabi, ini ialah pengajian sepanjang hayat. Banyak cabang ilmunya, dan kita waktu makin suntuk, sebab saya rasa suntuk, jadi kita kena memilih. Saya kalau background saya asalnya usul fiqh. Usul fiqh itu memang minat saya, usul fiqh. Tapi mari ke lama apabila bekerja apa ni, jadi minat kita banyak ni, kata tauhid pun minat juga kan. Tapi aku terpaksa beri tumpuan untuk memilih. Kalau saya mula memberi tumpuan kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tumpuan. Kita agak kurangkan tumpuan pada cabang-cabang ilmu yang lain. Saya nak kata begini, kalaulah siapa yang sejalan dengan saya ni, tidak ada halangan. Bukan maksud saya kata tak payahlah yang lain, tak, itu atas masing preference masing-masing. Saya nak kata kalaulah ada sejalan dengan saya ini, kita memberi tumpuan yang lebih kepada sirah Nabi, kepada nak mengenali realiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kita sama-sama usaha untuk sampai kepada ni, kita kaji realiti yang tidak tersingkap secara pengajian biasa, termasuklah kita boleh membayangkan fizikal Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana maklumatnya itu ada tuan-tuan, cuma tidak dikumpulkan secara setempat. Yang ni usaha yang kita kena buat lagi, tuan-tuan. Secara pembacaan riwayat kita akan jumpa, tuan-tuan. Saya nak kata begini, apabila sebut Sayyidina Umar, tuan-tuan bayangkan dia seorang lelaki yang tinggi, kulitnya cerah. Ini riwayat sebut, kulitnya cerah, lelaki yang tinggi, antara yang tertinggi, orang tinggi zaman itu. Zaman tu
kerah, apa, janggut dia lebat, tebal, kasif, janggut lebat tuan-tuan, tinggi. Tinggi tak tinggi dan badan dia besar tuan-tuan. Tinggi tak tinggi itu besar tak besar, kalau dia naik keldai, dia naik atas keldai, keldai lebih rendah daripada kuda kan. Dia naik keldai tuan-tuan, apa, kaki itu cecah ke tanah. Itu saya teringat antara maklumat tentang fizikal Sayyidina Umar ini. Dan orang yang semisal, yang semirip Sayyidina Umar ialah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid. Dan Khalid bin Al-Walid ni pula kita akan jumpa dalam riwayat lain pula. Muka dia ada kesan-kesan, orang kata, chicken pox bahasa kita ni. Kebetulan anak saya cuti ni kena jaga, ada chicken pox. Nah, dan bekas-bekas tu ada. Dan teruk kesan dia. Ada. Jadi sedikit banyak kita dapat bayangkan. Tak salah untuk bayang, tak tunggu tepat. Tapi taklah dengan kita tahu perkara ini, taklah kita salah bayang orang lain. Yang lebih penting ialah untuk kita tahu fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fizikal Nabi memang dirakam, direkod dengan teliti dalam pengajian Syama'il Muhammadiyah. Yang ini sangat-sangat penting. Sebab Nabi sebut, orang mimpi aku akan jumpa dengan aku, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku, takkan menyerupaiku. Ini penting. Apabila Nabi sebut hadis itu, Nabi sebut pada para sahabat Nabi, kefahaman yang pertama adalah sebagaimana kefahaman para sahabat Nabi, iaitu syaitan, jin, walaupun kita nak kata nanti dalam mimpi ada orang mengaku kata saya Nabi ataupun tengok Rasulullah kan. Kita akan yakin tengok, oh itu Rasulullah. Sebab kalau betul rupa Rasulullah, memang Rasulullah. Sebab syaitan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Maksud rupa yang sebenar. Yang ini penting. Jadi maksud kata rupa Rasulullah itu diketahui. Cuma mari pada zaman kita kata macam mana nak tahu rupa Rasulullah? Orang sangsi apabila ada orang mendakwa bahawa berjumpa Nabi, sebab nak tahu macam mana rupa Nabi. Ini betul tuan-tuan. Satu part tu betul. Boleh sanksi pada orang yang nak mimpi jumpa Nabi, tapi bukan terus tidak percaya. Sebab itu kita selidik. Baik, Nabi yang didakwa kata mimpi jumpa Nabi itu, macam mana rupa Nabi? Ini soalan penting. Retikan daripada kita mengenai Nabi SAW. Saya baru beritahu tuan-tuan, setakat ni tiga kali saya jumpa orang yang mengaku jumpa Nabi. Apabila kita selidik, saya boleh kata hampir yakin dia tak jumpa Nabi pun. Dakwaan saja. Orang boleh mendakwa kata jumpa Nabi. Sebab apa? Saya tanya sifat yang dia jumpa Nabi tu macam mana? Sebab orang jin, kita sebut syaitan, dia tidak boleh menyerupai Nabi yang sebenar. Tapi tidak bermakna dia tidak boleh mengaku jadi Nabi. Dan itu banyak berlaku. Jin atau syaitan, dia bawa rupa orang soleh begini, dan dia mengaku dia Nabi. Orang yang dijumpa tu tak kenal rupa Nabi. Oh, lalu terus percaya. Ini boleh berlaku. Dan ada keadaan yang lain, orang tu, jin tu dia berupa orang soleh, rupa orang baik, dia datang, dia tak cakap apa pun, tapi orang yang mimpi nampak tu kata Rasulullah, dia pun angguk. Terus percaya. Walhal bukan. Ini kekeliruan dia. Sebaliknya kalau kita tahu fizikal Nabi, takkan jatuh dalam tipuan syaitan itu. Jadi kena mengaji Syama'il Muhammadiyah, kerana fizikal Nabi itu jelas. Sampai kita bayang Nabi bentuk muka bulat, kening Nabi round, seperti busur tapi tidak bersambung, ada urat terah antara dua mata Nabi, rambut Nabi macam mana. Ini sangat jelas tuan-tuan. Kemudian ada dalam perbincangan orang duk bincang, mungkin tak Nabi menyamar jadi orang lain? Apa faedah Nabi nak menyamar jadi orang lain? Kita nak tengok rupa sebenar Nabi SAW. Ya? Dan tambah lagi ada, maaf sebut tuan-tuan, ini ala-alam. Ada amalan-amalan pula nak dapat mimpi jumpa Nabi. Ini dah kemudian, wallahu alam, saya agak kurang setuju begitu. Kalau ada amalan yang betul, kata ini kesan dia tuan-tuan, sudah tentu para sahabat Nabi sudah lebih dulu amalkan. Sudah tentu yang palinglah saya rasa orang akan amal betul-betul itu ialah anak Nabi sendiri, Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah tu lepas Nabi meninggal, dia kesedihan dan disebut tak pernah senyum lagi sejak pada itu, sehinggalah dia meninggal dunia sendiri. Dia pula yang meninggal dunia dalam 5 ke 6 bulan selepas kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
andai kata ada ilmu, ada amalan yang membolehkan kita mimpi jumpa Nabi, Sayyidina Fatimah awal-awal dah buat tu, dah amal tiap-tiap malam jumpa ayah dia. Tapi itu tidak berlaku, tuan. Apapun mimpi jumpa Nabi satu karamah, satu keistimewaan ya Allah campakkan, dan kita mengharapkan, saya mengharapkan saya tak jumpa lagi, mengharapkan jumpa, dan bukan boleh orang kata kasab, dia bukan boleh diusahakan dan dia kata aku buat ni dapat. Tak, tuan. Dia Allah akan beri ya atas kelayakan yang Allah layak, kita usaha yang terbaik dari sudut apa, menambah kecintaan kepada Nabi, mengaji ni, mudah-mudahan kita jumpa, tuan-tuan. Yang tiga kes saya kata jumpa tu menarik. Ada satu saya tak ingat yang kedua. Yang pertama yang saya ni, ustaz. Dalam masa kita sedang belajar, kita tak sangka, bukan saya nak test tak, kita teruja. Apabila dalam kuliah dia kata mimpi jumpa Nabi. Macam saya rela tunggu. Habis kuliah tu pergi jumpa ustaz ni jumpa Nabi. Lepas tu kita tanya dia tak apa jawab, kenapa? Lalu-lalu dia kata pendek ceritanya, saya nampak hujung serban Nabi je. Wah, sebab kita tanya fizikal Nabi tu macam mana. Tak niat masa tu nak test, tapi nak tahu Nabi macam mana. Rupa Nabi ini dia barangkali dia rasa tak selesa ni, orang nak test aku ke apa. Lain-lain kata saya tengok hujung serban Nabi je. Dia kata masa tu orang ramai duduk kumun. Rasulullah duduk ramai. Dia pun tak dapat tengok Nabi, nampak hujung serban Nabi. Adakah itu dikira jumpa Nabi? Ini satu kemusyrikan. Yang terbaru dalam tahun ni di satu tempat, saya tengah kuliah, kita kuliah asam garam ni juga. Ada seorang pakcik tengah kuliah ni. Ustaz, saya mimpi jumpa Nabi. Oh, masa tu semua jemaah dah kita menarik ni. Jadi, nanti saya nak tahu, nak temu ramah haji, nak tanya ni, nak tahu macam mana nak jumpa Rasul. Okey. Habis kuliah tu, tanya dia gini. Lagi dia kata tak nampak pun. Dia kata nampak Rasulullah naik kereta, orang ramai duduk kumun pergi. Nampak itu kata jumpa Nabi. Sekali lagi mengecewakan lah. Ala kulli hal, tuan-tuan rahmati Allah, panjang lah ni. Fizikal yang saya nak kata, kalau kita tumpu pada pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita usahakan, dan saya jauh lagi lah untuk kita, kalau ada boleh ada jadual, ada file, mungkin doa boleh buat buku, mengumpulkan riwayat yang menyebut tentang fizikal para sahabat Nabi. Sayyidina Umar macam mana, Sayyidina Abu Bakar macam mana, Sayyidina Ali macam mana. Allah, menarik, tuan. Baik, Sayyidina Umar, panjang lah. Itu satu. Dia cerita hadis ni, ya. Dan kita kenal yang berikutnya, watak yang berikutnya, isteri beliau. Dalam riwayat ini tidak disebut siapa isteri beliau. Wallahu alam, setakat pencarian saya berhenti pada seorang sahabiah ini, namanya Zainab binti Maz'un. Maz'un seorang aja ada pada zaman itu. Makna dia ni adik-beradik dengan Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ialah sahabat Nabi yang pertama meninggal dunia di Madinah. Baqi', dia ibarat itu dia lah yang rasminya. Nabi buka perkuburan Baqi' itu, orang pertama yang Nabi kebumikan ialah Uthman bin Maz'un. Isteri dia Khawlah binti Hakim, yang menjadi matchmaker Nabi dengan Saudah, dengan Sayyidina Aisyah. Dapat orang sekitar itu sahaja, tuan. Jadi begini, Zainab binti Maz'un. Itu kita tahu. Baik. Itu isteri dia yang kita kan. Mana tadi? Kata isteri dia, kenapa abang tak boleh terima saya balas cakap abang ni? Demi Allah, isteri Rasulullah pun pernah biasa je begini. Bahkan sampai tahapnya ada antara mereka yang tak nak bercakap dengan Nabi seharian sampai ke malam. Dan Umar dengar itu, kita kembali kepada riwayat kita. Fa'afza'ani. Aku dengar tu, aku kejut, panik. Pertama kali dia tahu hal itu. Faqultu khabat man fa'ala minhunna bi'azim. Oh, malang siapa yang buat macam tu. Malang sungguh siapa yang buat macam tu. Thumma jama'tu alayya thiyabi fadakhaltu ala Hafsah. Aku pun masa tu pakai baju lengkap-lengkap. Masa ni duduk dalam rumah, mungkin tak pakai baju, mungkin pakai baju. Baik, sebut tentang baju, pakai baju tak pakai baju. Kita
kalau tuan-tuan bayangkan kehidupan biasa zaman Nabi bagaimana? Saya wallahu alam dengan riwayat saya kumpul-kumpul ni, boleh jadi dalam rumah banyak keadaan ataupun ada keadaannya Nabi dan para sahabat Nabi tidak pakai baju. Sebab pakaian biasa mereka bagi orang biasa tuan-tuan ialah rida, izar dengan rida. Rida dan itu pakaian biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju yang Nabi suka, pakaian Nabi suka qamis. Qamis bahasa kita pada hari ini adalah jubah. Jubah yang biasa kita pakai itu jubah. Kalau sebut jubbah, itu bahasa Arab jubbah. Jubbah ini zaman itu ialah pakaian kebesaran, pakaian kosmetik dah. Jubbah ialah jubah, kalau kata hari ini jubah imam yang ada belahan tu, yang dipakai dari luar. Dah pakai baju dalam, lepas tu untuk nak cantik lagi pakai dari luar. Itu jubah. Hari ini perkataan jubah itu mai kepada bahasa kita Melayu, maksudnya jubah biasa tu. Jubah biasa itu pada zaman Nabi ialah qamis. Qamis dalam bahasa kita hari ini kalau baca silibus anak-anak kita, qamis maksudnya baju kemeja. Nak katanya lain. Penggunaan perkataan tu berlainan. Baik, ala kulli hal itu keadaannya Nabi suka qamis. Suka qamis maksudnya baju jubah yang biasa itu. Dan nak ada qamis itu bukannya senang. Zaman tu bukannya ada ayon, ada semua ada jahit kilang, dia kena upah, ada ni, harga dia boleh tahan dengan kain. Uh, orang kata baju bukan baju nak jalan, baju cantik. Adapun baju belasahan harian biasa ialah tuan-tuan rida dan izar. Rida kita nak faham, rida pada hari ini kita faham ialah selendang letak kat bahu. Ya, itu juga rida. Tapi rida yang menjadi apabila kita baca hadis realiti Nabi dan Rasul Nabi, rida itu ialah kain lepas yang kalau haji, kita pergi haji, kita buat umrah, orang kain ihram tu, ada dua kain, ada dua pakaian, dua helai kain yang tidak berjahit. Itulah izar, kain, kalau kita kain pelekat yang ni, dan juga rida itu, kain yang lepas boleh tutup satu badan, itu saiz dia. Dan itu pakaian biasa ketika itu. Ada dua tu, itu paling common bermasyarakat biasa. Baik. Malu dalam rumah kadang itu kainnya, itu pakaiannya, kadang tak berbaju, tak berhelai, yang itu rida itu saja, tuan-tuan. Tapi apabila nak keluar barulah pakai proper. Itu. Jadi kata Sayyidina Umar tadi, fajama'tu alayya thiyabi. Aku pun pakai baju. Mana proper lah. Makna kata dalam rumah tu boleh kata kita tak pakai baju, tak ni, tuan-tuan. Aku pakai baju, fadakhaltu ala Hafsah. Aku pergi masuk jumpa Hafsah. Kenapa Hafsah? Kita tahu anak beliau kan, Hafsah binti Umar. Masuk jumpa Hafsah. Hafsah ada rumah tersendiri yang Nabi SAW sediakan. Faqultu, aku tanya, Hafsah, atughadibu ihdakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yawm hatta al-lail? Hafsah, ayah nak tanya ni, betulkah ada antara kamu pernah kelihatan mecak, pernah marah pada Nabi SAW seharian sampai ke malam? Sayyidina Umar, dia tak seakan-akan tak boleh terima, tak percaya. Begitu. Sebab Sayyidina Umar pada diri dia dengan Nabi SAW sangat dihormati kan. Tapi ya dalam rumah lain tuan-tuan, samalah macam kita sesama kita kan. Ada orang ya di luar dihormati orang segan ni, dalam rumah bagaimana interaksi isteri ataupun suami dengan anak-anak berlainan sebab kita dah terbiasa. Tidak bermakna isteri suami kita atau anak-anak kita tak hormat dengan kita sebab tidak melayan sama dengan orang luar layan kita, tak. Suasana itu ataupun keadaan itu berbeza. Sayyidina Umar dia tak sangka hal itu. Dia tanya, minta kepastian. Wahai Hafsah, adakah ada antara kamu pernah menyebabkan Rasulullah marah tu kepada Rasulullah seharian sampai ke malam? Faqalat na'am. Ya ya. Betul. Jadi sahlah. Faqultu, kata Umar, khabat wa khasirat. Malang, rugi, jangan macam tu. أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين. Kamu tak takut ke Allah marah disebabkan kemarahan Rasulnya?
Lalu binasa kamu tak pasal-pasal, sia-sia hidup kamu. Ini kebimbangan Sayyidina Umar. Nah, ini asas yang penting. Marah Rasulullah akan menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah marah yang macam mana. Baik. Lalu kata Sayyidina Umar lagi, la tastakthiri ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pesan amanat seorang ayah kepada anak ni, khas je sebagai isteri Nabi. Pesan la tastakthiri, jangan kamu banyak minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La turaji'ihi fi syai', jangan kamu lawan cakap dia sekalipun dalam apa jua perkara pun. Dan pesanan ini kita akan jumpa nanti riwayat Sayyidina Hafsah, dia bukanlah tak buat pesanan ni, tapi berlaku dia balas cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kita boleh bayangkan Sayyidina Hafsah ni bagaimana dengan Nabi sampai dia diceraikan. Dia pernah diceraikan tapi dirujuk semula lah. Ada kisah dia. Kata Umar lagi kepada anak dia, jangan balas cakap dengan Rasulullah, wala tahjurihi, jangan kamu pulaukan Rasulullah, tak nak bercakap dengan Rasulullah. Ini biasa kalau kita marah kan, kita ni malah kecek senyap, tanya pun jawab tak jawab kan. Ini berlaku tuan-tuan, dan ini biasa asam garam rumah tangga Nabi. Tapi ini dipesan oleh si ayah kepada anaknya. Was'alini ma badalaki, ada apa-apa yang nak minta dengan ayah. Wala yaghurrannaki an kanat jaratuka hiya awda'a mink, dan janganlah kamu terbawa-bawa sampai nak bersaing, sampai cemburu dengan jaratuka, dengan madu awak yang lebih menonjol, wa ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Dia maksudkan Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Baik, berhenti di situ. Ada dot lagi, mana ada panjang lagi sambungan kisah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saya nak berhenti setakat ini dulu. Ada soalan, ada kemusykilan ataupun tidak? Jelas? Boleh? Alhamdulillah, buat hari ni jelas Ustaz. Baik, baik. Kalau jemaah ada yang nak tanya ke? Silakan, kalau ada kemusykilan silakan. Ada soalan. Saya tertarik soalan yang atas tadi. Macam saya nak... Kenapa orang kita akan terus kata isteri derhaka dan melawan bila mana seorang isteri itu cakap balik kepada suami? Terima kasih soalan yang dilontarkan ini. Ini antara sebab kita mengaji yang ni, dan antara sebab saya tekankan hal ini kerana kefahaman ini. Dan kefahaman ini dan rahmat Allah, dia ada pada sebahagian masyarakat kita. Saya ada pengalaman peribadi juga dengan pasangan muda apabila rujuk, dan itu sangkaan dia. Yang orang rujuk ni suami, baru dalam tak sampai 2 tahun kahwin, dia rasa, dia kata saya tak masuk dengan ni, rasa dah tak ada jodoh. Sebab apa? Isteri saya bangkang saya. Isteri saya ni, kalau dulu masa bercinta tak ada, tapi dah mula berkahwin ni, isteri dia jawab cakap ni, dia rasa offended, dia kata, rasa terasa hati, ni derhaka ni, tak hormat aku tu. Saya pun jelaskan dengan ni, baru terbuka dia benar. Oh, macam tu. Sangkaan itu berlaku, sangkaan tu ada. Tu membayangkan semata-mata isteri menyatakan tidak kesetujuan, semata-mata isteri ialah menunjuk, lalu dikatakan isteri derhaka. Adakah begitu? Tidak. Kita tengok hadis Nabi, tengok hadis-hadis yang lain, tak. Tapi sangkaan itu ada. Jadi yang penting untuk kita mesra lagi dengan hadis umpama ini, dan mesra, lebih besar tuan-tuan, mesra dengan hadis-hadis kemasyarakatan. Saya nak sebut macam semalam saya ada up satu status, kalau tuan-tuan duduk dalam circle FB saya, tahu situasi ini, ada dua pihak yang dua-dua tu sahabat kita juga, tapi bergaduh. Benda ni lama saya dah ikut, dah dimaklumkan sendiri oleh mereka berdua, tahulah mana yang betul, mana yang salah kalau ikut pada saya punya penilaian.
Tapi saya tak kongsikan, tak sebutkan. Sebab apabila bukan orang kata bukan ruang, bukan hak kita. Dia tidak orang kata apabila dua orang bergaduh, dua-dua orang baik tuan-tuan kenal, contoh dua orang sahabat tuan-tuan, tiba-tiba tahu bergaduh, tuan-tuan. Sudah tentu dia ada bermula dari berpunca daripada salah seorang. Mesti ada salah seorang buat. Dia tak ada kata, jom kita bergaduh. Okey, pak bergaduh. Betul. Tak, dia tak akan berlaku begitu. Mesti ada punca dia. Yang punca itu kita nak kena tahu dulu. Daripada punca itu macam mana dia melarat, barulah kita tahu tuan-tuan. Sebab apabila kita hanya tahu-tahu sudah ada kawan ni bergaduh. Dengar orang ni kata, dengar orang ni kata. Masing-masing akan membawa sudut pandang yang betul di pihak masing-masing. Sebab ni kita kena tengok punca macam mana, nak jadi cerita tu macam mana. Situ baru kita akan tengok baru ni. Ala kulli hal, adakah apabila kita tahu keadaan ini, lalu contoh saya tahu yang ni lebih betul. Lalu aku berpihak kepada pihak ni. Tak semestinya. Bukan itu tanggungjawab kita. Fa aslihu bainahuma. Allah arahkan apabila hal ini berlaku, kita tengok dua saudara kita yang dua orang baik, bergaduh dan sudah tentu ada salah satu betul yang salah. Tujuan kita bukan kita untuk berpihak pada yang betul, menyalahkan bermusuh yang salah, tak. Kita cari cara untuk perbaiki, untuk damaikan mereka. Kalau tak mampu, kita buatlah dengan usaha kita, tuan. Yang kita mampu diam, jangan duduk ni, jangan tambah api. Baik, saya nak kata begini, realiti itu berlaku dalam kehidupan kita sampailah bila-bila, tuan-tuan. Maka dan itu bukannya zaman kita saja, zaman Nabi, zaman sahabat Nabi itu berlaku. Antara sahabat Nabi bergaduh, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bergaduh. Ada orang PM, macam mana? Ada ya ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bergaduh? Ada lah. Tuan baca buku Asam Garam 3, nanti kita sampai situ. Ada dimuatkan beberapa riwayat. Dan apabila kita tahu hadis atau babak sebegini, dia amat mendamaikan, dia meredakan kita, dia merawat masalah ataupun ujian yang kita sedang hadapi. Lebih daripada hadis-hadis yang berbentuk ajaran. Jangan bergaduh, jangan memulau saudaramu lebih pada 3 hari. Ya, itu adalah bentuk ajaran, tuan-tuan. Kita dengar, kadang payah nak buat. Payah nak kita ni. Tapi dengan kita tahu hadis-hadis yang berbentuk peristiwa ini, dia lain. Itu dia. Oh, sahabat Nabi pun bergaduh pun ni. Jadi reda sedikit sebanyak. Begitulah juga kita mengaji ini tentang kekeluargaan, tentang kemasyarakatan, realiti Nabi dan isteri, dia merawat banyak perkara. Jadi insya-Allah kita teruskan, tuan-tuan. Kita teruskan pengajian kita. Boleh? Jelas ah? Kita masuk hadis yang saya? Boleh teruskan, sila. Baik, kita teruskan. Kita baca hadis yang kedua yang sebenarnya ialah kisah yang sama juga. Cuma riwayat yang lain. Yang ni riwayat yang lain, insya-Allah. Muka surat 6. Nabi terasa hati dengan Aisyah dan Hafsah. Nabi terasa hati dengan Aisyah dan Hafsah. Kalau tadi kita umumnya Nabi dan isteri pun berselisih faham. Jadi kita apatah lagi. Itu orang kata moral ataupun moral take away-nya. Jadi kita kalau berselisih faham, tak ada apa. Ini hal rumah tangga lah. Bukan saya nak ajar yang tu. Fokus saya untuk nak tumpukan kepada memahami hadis, memahami realiti kehidupan Nabi SAW dengan ummul mukminin. Yang kedua ini, kita kembangkan lagi sisi faham tu sampai di peringkat Nabi. Nabi pun terasa hati. Ada ketika Nabi terasa hati dengan isteri. Mana kita pun biasalah kalau ada ketika terasa hati dengan pasangan kita. Ini normal, tuan-tuan. Baik. Mari kita baca hadisnya. Muka surat 6. Boleh baca, ikut saya baca Arab dan ataupun terus ke terjemahannya di muka surat 7. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal. Hadis ini riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup waktu mula khidmat Nabi, datang ke tahun 7 Hijrah, umur dia sekitar 10-11 tahun. Nabi meninggal 4 tahun kemudian, umur dia sekitar 14 ke 15 tahun, orang muda, tuan-tuan. Tapi ada potensi intelektual, bakat yang potensinya, dan Nabi doakan. Yang ni pengajaran yang besar saya ambil dan saya kongsikan kepada tuan-tuan untuk
mungkin saya dah berkongsi sebelum pada ini, untuk kita amalkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia sangat bertuah, dia mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kan. Itu doanya, kemudian kita amalkan sebagai doa umum kita. Cantik kalau kita boleh tahu background bagaimana Nabi doa kan beliau, bagaimana dia dapat doa itu. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah bagilah dia faqih, memahami, mendalami agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, ajarkanlah dia ta'wil. Terus ini ialah tafsiran, kefahaman, tadabbur Al-Quran. Baik, dua benda tu yang Nabi ajarkan, faham agama, tahu tafsir Al-Quran. Nabi doakan Abdullah bin Abbas ini, kisah dia apabila Abdullah bin Abbas mula duduk di Madinah, lewat dia ikut ayah dia, Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi, berhijrah lambat, tahun ke-7 hijrah lebih kurang, 6 ataupun 7 hijrah. Dan ayah dia masuk dalam sekolah lah, dalam roster, dalam jadual khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu setiap hari ada jadual, kita bayang macam tu. Ada jadual anak-anak orang muda yang khidmat Nabi. Duduk standby Nabi nak suruh apa. Yang mula-mula buat ini ialah Anas, mak dia yang hantar. Lepas bila tu orang lain pun mula hantar anak masing-masing. Ada senarai. Ini tadi tercetus kalau kita boleh kumpulkan senarai siapa sahabat-sahabat muda yang menjadi terlibat dalam jadual ini. Baik. Abdullah bin Abbas baru dia masuk, tuan. Baru masuk, adalah hari dia. Baik. Hari pertama dia khidmat, duduk rumah Nabi, tunggu apa patut nak buat begini. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar untuk qada hajat. Abdullah bin Abbas, dia tengok Nabi, dia boleh berfikir sendiri. Nabi keluar, lepas ni Nabi datang balik, Nabi nak ambil wuduk kot. Dia siap-siapkan bekas ada kat situ, wuduk, dia panggil bekas berwuduk, dia ambil siap-siap, dia isi air siap-siap. Kita bayangkanlah zaman tu bukannya ada paip mudah di kepala kita boleh isi, boleh tadah tak, ada telaga, ada tempayan besar, kena berpindah. Jadi dia siapkan siap-siap, letak pada tempat bekas wuduk itu. Nabi datang, Nabi akan ambil situ. Nabi sampai kemudian, Nabi tak ada, biasa Nabi berangkat daripada hadis itu, kita bayangkan biasa Nabi suruh. Tapi ni air dah tersedia sebelum Nabi suruh. Nabi kata, siapa buat ni? Lalu ada orang beritahu, ni ada pekerja, bukan ada khadam baru, Ibnu Abbas. Nabi tahu yang tu, terus Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allim ta'wil. Ya Allah, bagilah budak ini bijak dalam agama, faham, tahu ta'wil, tafsir Al-Quran. Yang ni saya melihat saya sudut yang besar, kita bukan sekadar mengamalkan doa itu, tuan. Ambil doa tu amalkan dan anak kita ke cerita, tuan. Dasar yang orang kata perkara lebih mendasar daripada itu ialah kenapa Nabi doa gitu pada dia. Kalaulah kita itu doa yang menjadi sunnah untuk diamalkan, Nabi doa pada semua anak-anak. Tapi tak ada riwayat Nabi doa pada semua anak-anak. Doa tu khas masa itulah kepada Ibnu Abbas. Jadi kita kena memahami kenapa buat begitu. Ini saya punya telahan. Saya melihat ini, iaitu Nabi mendoakan potensi yang ada pada Abdullah bin Abbas ketika itu. Tengok, tak ada nak suruh dah buat. Ni budak bijak ni, budak berfikir, budak ini. Jadi ada potensi intelektual. Nabi pun doa, potensi intelektual itu, kebijaksanaan itu untuk agama, bagi faham agama, bagi faham takwil. Jadi atas prinsip itu saya kata Allah, saya memahami kalau begitu, apabila kita ada tengok anak murid kita, anak saudara, cucu kita, mereka ada bakat-bakat, ada potensi-potensi yang tersendiri, yang orang kata terselah banding orang lain. Kita perasan, tentang apa kita kena buat, ada secara prinsip. Saya cuba merumuskan sunnah secara prinsip, iaitu secara prinsip dia, kita doakan bakat itu, potensi itu untuk agama. Itu contohlah, ada anak yang peta bercakap, suara dia sedap, contoh kita doa, kita mak saudara ni, ya Allah bagi budak ni jadi satu suara dia sedap, jadi qari, penghafal Quran. Yang ni budak ni kata peta bercakap, Allah jadilah budak ini sebagai penceramah, sebagai ustaz yang boleh memberi kesedaran. Kita doa itu, tuan. Itu makna lorongan awal
kepada anak-anak kecil itu dengan doa dengan itu, tuan. Kalau tidak, bakat itu kalau sama ada budak tu sendiri akan teroka jumpa bakat aku ni untuk nyanyian, ataupun mak ayah akan buat pergi hantar anak ke orang masuk pertandingan menyanyi apa semua tu. Sia-sia. Sebaliknya bakat-bakat itu kita lorongkan untuk agama. Begitu. Berdasarkan daripada tindakan Nabi SAW yang doakan Ibnu Abbas ini. Jadi itu kalau saya baca Ibnu Abbas saya ingat yang tu. Baik tuan-tuan. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qal, di sini riwayat Ibnu Abbas dia kata lam azal harisan ala an as'ala Umar radhiyallahu anhu 'anil mar'ataini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allataini qala Allah lahumā in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Quran. Kata Abdullah bin Abbas, saya duk teringin sangat lam azal, sentiasa mencari haris, sentiasa mencari celah, mencari ruang, teringin sangat nak tanya Umar tentang siapa dua orang isteri Nabi yang Allah sebut tentang mereka dalam ayat ini, surah At-Tahrim ayat 4, in tatuba, sekiranya kamu berdua bertaubat ilallah, kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, maka hati kamu betullah cenderung ke arah kebaikan. Ayat ini ialah petikan sahaja kepada ayat penuhnya yang mana Allah tegur dua orang ini, tuan-tuan. Jadi Ibnu Abbas nak tanya siapa ni? Allah tak sebut nama mereka, tapi Allah sebut tuju kepada mereka berdua khusus. Siapa tu? Jadi Ibnu Abbas nak tanya. Kita tahu tadi bahawa Ibnu Abbas dia dapat doa Nabi, diajar takwil, memahami tafsir, dan memang terselah selepas pada itu orang semuda dia lebih memahami Al-Quran lebih daripada sahabat-sahabat Nabi yang senior. Dan Sayyidina Umar sendiri lantik dia ataupun masukkan dia dalam mesyuarat negara, mesyuarat kabinet orang besar-besar. Dia orang muda, mungkin 20-an, tapi yang lain semua sahabat-sahabat senior, sehingga kan ada ketidakpuasan hati. Sahabat senior kata, kenapa budak muda terlibat sekali, pengalaman tak ada apa gini. Lalu benda itu disampaikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buat test, tanya tentang satu ayat. Ibnu Abbas jawab macam mana, sahabat-sahabat jawab macam mana, dan jawapannya betul oleh Ibnu Abbas. Ketika itu nak kata dia menguasai tafsir seluk-beluk maksud Al-Quran. Ini Ibnu Abbas. Tapi daripada hadis ini kita tahu bahawa ada benda yang dia tak tahu. Anak katanya ilmu tu proses. Orang yang pakar macam mana pun ada benda yang dia tidak tahu. Dia sedang proses memiliki perkara. Kalau tanya saya, tuan-tuan, jangan duk nampak saya ni Allah tahu semua tentang hadis Nabi, tentang sirah Nabi, tak. Banyak lagi nak tahu. Tiap kali kalau kadang geram baca buku ni, aku tak tahu, baca tak tahu, baca tak tahu lagi. Jadi gitu. So, mungkin kita tahu lebih sikit daripada orang lain sahaja. Kata Abdul Abbas, aku nak tanya ni, siapa dua orang yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi, dua isteri Nabi? Nak tanya Sayyidina Umar. Ni zaman khilafah Umar bin Al-Khattab. Dah berapa tu? Tak tahu tarikh bila, tapi Nabi wafat 11, Sayyidina Abu Bakar 11, 12, 13, 2 tahun kemudian. Kemudian Sayyidina Umar tahun ke-13 sampailah tahun ke-23. 23 antara tempoh itu. Sayyidina Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. Baik. Kata Ibnu Abbas, fahajjajtu ma'ahu fa'adaltu ma'ahu bil idawah. Satu ketika aku ikut beliau pergi haji, dan tengok kesungguhan dia nak cari ruang ini. Kenapa tu? Kenapa dia tak tanya terus? Kita kata tadi ada mesyuarat, ni peluang tanyalah kenapa. Nanti dijelaskan dalam hadis ni ada tak? Kalau tak ada, dalam hadis yang akan datang. Ada sebab yang menghalang dia untuk tanya secara langsung Sayyidina Umar. Baik. Tapi yang ni dia buat, tidak tetap dia menghalang, dia cari. Kemana sahaja beliau pergi, aku ekori sambil membawa sekantung air. Ni menarik. Ibn Abbas cari ruang je nak tanya Sayyidina Umar. Dia ikut Sayyidina Umar dah. Lalu dia duduk perhati Sayyidina Umar. Dia pergi mana, aku pergi mana. Aku pun ikut, dan sambil membawa sekantung air. Untuk apa tu? Zaman itu untuk nak berwuduk, nak bersih selepas daripada qada hajat.
فقلت فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. Sehinggalah satu ketika beliau pergi buang air, sekembalinya aku tuangkan air itu untuk beliau berwuduk. Makna kata tuan-tuan, tercapailah misi dia, strateginya berjaya, standby dah air. Sayyidina Umar tak ada nak, cara dia sama dengan dia buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia standby siap-siap, dah tahu yang orang ni ada wuduk. Jadi nak wuduk. Jadi itu keadaan dia terus. Okey, dah sedia air dah ni. Dia pun tuangkan air untuk Sayyidina Umar berwuduk, dan ini peluang one to one. Dia bersendirian dengan apa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tuan-tuan. Kalau boleh kita sentuh lagi yang ni, orang kata muhasabah untuk saya, tuan-tuan rahmati Allah, dan kita jugalah kalau siapa yang senasib, uh, kita tidak berapa cakna tentang menjaga wuduk, kan. Apabila kita makin membaca hadis Nabi, realiti kehidupan Nabi dan para sahabat Nabi, ini benda yang sangat mereka jaga. Nah, iaitu pastikan dalam setiap keadaan diri mereka dalam keadaan berwuduk. Yang ni Allah, saya ni duduk tengah struggle lagi. Kadang kita lah buat alah biasalah, nak solat baru pergi ambil wuduk, kan. Nabi tidak begitu, para sahabat Nabi tidak begitu. Walhal kita nak banding realiti kehidupan jauh berbeza. Kita dalam suasana yang melimpah ruah air, tuan. Bilik air dekat-dekat, pilih air ada, tuan. Tapi nak ada wuduk dalam sepanjang masa tu sukar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suasana tu sumber airnya payah, tuan. Tapi mereka kalau buang air tu ambil wuduk. Terus ni. Sebagaimana Nabi, sebagaimana para sahabat Nabi, sebagaimana kita tahu Bilal bin Rabah, kan, dia apa amalan dia masuk syurga, dia berwuduk, kan. Dia kata tiap kali aku apa terbatas aku terus berwuduk. Dalam keadaan menjaga kebersihan sepanjang masa. Jadi yang ni Allah, aku kena ni. Aku kena duduk dalam keadaan sentiasa ada wuduk, tuan. Sebab tidak ada alasan kita air muda dekat. Habis je tu ambil wuduk. Kadang kita fikir buat apa ambil wuduk pada sini, ketuk juga. Untuk lama sejak ketuk. Lagi kerap kita tu, orang kata sebagai mujahadah, sebagai pahala lebih atas kesusahan kita. Baik. Aku pun tuangkan air di tangannya, dia pun berwuduk. Faqultu ya Amirul Mukminin, aku pun bertanya. Time itulah, time berwuduk aku bertanya. Wahai Amirul Mukminin, wahai Amir, ketua kepada orang beriman. Itu maksudnya. Orang pertama yang pegang gelaran Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bukan dia yang nobatkan dia. Okay, mula gelarkan saya Amirul Mukminin. Tak, tuan-tuan. Ada kisah dia. Orang rombongan luar datang, bahasakan dia dengan Amirul Mukminin. Orang bagus juga sebutan tu. Sejak itu, tuan-tuan. Wahai Amirul Mukminin, manil mar'atani min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah azza wa jalla huma in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Wahai Amirul Mukminin, siapa ya dua orang isteri Nabi yang Allah sebut tentang mereka dalam ayat yang dibacakan tadi? Baik. Faqal, Sayyidina Umar pun jawab, wa ajabi lak ya Ibn Abbas. Pelik ni ya Ibn Abbas. Ini respon awal Sayyidina Umar. Dan kita dah cerita background atau latar belakang Ibn Abbas tu macam mana, apa kemahiran, kepakaran dia sebagai tafsir Quran. Sayyidina Umar tahu tentang dia. Jadi respon ni kita akan faham. Apabila Sayyidina Umar, pelik engkau ni Ibn Abbas. Maksudnya apa? Maksudnya Sayyidina Umar dia tak sangka yang Ibn Abbas tak tahu. Pada sangkaan Sayyidina Umar, Quran tu mainan, bukan kata mainan ni, dalam kepala Ibn Abbas dia tahu segala benda. Tiba Ibn Abbas tanya fakta tentang maklumat, dia tak tahu. Itu yang Sayyidina Umar kata, wa ajabi laka ya Ibn Abbas. Aku pelik ni Ibn Abbas. Mana mu tak tahu? Begitu. Bukan, maknanya itu bukannya Sayyidina Umar merendahkan Ibn Abbas, tak. Tapi tadi dia sangka baiknya pada Ibn Abbas tu tinggi. Tiba ni tak tahu. Itu dia, tuan-tuan. Lalu dia jawab, Aisyah wa Hafsah.
dua orang tu Aisyah dan Hafsah lah. Baik. Perincian kisah ini ada dalam riwayat yang ketiga. Kita akan baca. Tak tahu sempat kan? Tak sempat kot. Baik. Sam situ panjang, dot ada dot dekat situ. Kita tak muatkan, kita akan baca riwayat yang ketiga. Terus saya ambil bahagian Sayyidina Umar menyebut fa'tazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu min ajli dhalikal hadis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tazala, saya terjemah menjauhi. Yang lebih tepat ialah Nabi memulau. Nabi memulau para isteri baginda disebabkan hal tersebut, iaitu ketika hina afshathu Hafsah ila Aisyah, ketika Hafsah mendedahkan rahsianya kepada Sayyidina Aisyah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang setakat ini, dan dia membawa kepada persoalan, apa ni, apa yang sebabnya Nabi menjauhi isteri, dan apa benda yang Hafsah dedahkan rahsianya kepada Sayyidina Aisyah. Dan ni saya buat begini untuk memancing pembaca perempuan untuk nak baca lagi sampailah jumpa jawapan dia. Saya berhenti setakat ini. Ada soalan? Jelas? Silakan kalau soalan. Saya tak tengok soalan. Ada suami suka guna kuasa veto. Ni mazhab Mekah, mazhab Quraisy. Mazhab Quraisy. Maaf tanya sekarang kelas guna buku satu, buku dua, buku satu mana? Puan Umairah. Ada jawab dah, okey. Ada mulu dia. Okey, yang daimul hadas payah nak jaga wuduk kan Ustaz? Betul. Sentiasa ni. Kalau dia termasuk dalam, dia ada perbincangan hukum dia, saya tak nak kena perincikan balik. Orang yang sulusul baul, orang yang kencing tak lawas sebagainya. Ala kulli hal, Allah Allah Maha Adil, Allah mengganjari setimpal dengan usaha orang tu. Dan orang yang tidak ada masalah sangat untuk ada wuduk yang berkekalan wuduk, sekadar pahalanya layak dengannya. Orang yang kerap orang kata tadi usul baul, apa yang kerap batal wuduk dia tapi dia tetap jaga juga untuk sentiasa wuduk, ada ganjaran yang selayak dengannya. Baik. Ada soalan lain? Jelas setakat ni ada kemusykilan ke tidak? Saya nak berhenti setakat ni. Saya tanya pihak pengurusi dan juga ni penganjur, boleh teruskan lagi ataupun kita berhenti setakat ni? Boleh je teruskan Ustaz. Boleh? Kalau Boleh, begitu, silakan. kalau boleh Ustaz, saya Dia tanya. yang yang asam garam 1 tu kan, Ya. saya curious lah apa Hafsah jawab dekat Saidina Umar lepas Umar bagi amanat tu. Menarik. Cool ya. Menarik, saya tak tertanya soalan tu. Tapi menarik kalau tanya itu. Wallahu a'lam. Okay, soalan jelas. Yang lain daripada puan kita, Aikiros. Apa jawab ataupun respon Hafsah kepada ayahnya apabila ayahnya bagi aman itu? Wallahu a'lam. Kalau setakat yang saya ingat, riwayat tidak menyebut serta Hafsah respon ataupun tidak. Tidak menyebut. Saya kata itu kenapa? Kerana dia ada dalam riwayat yang kita akan baca ni. Habis begitu je. Lepas pada Sayyidina Umar kata macam tu, Sayyidina Umar sendiri kata, lepas tu aku pun keluar, ada kes yang berlaku nanti. Mana kata setakat situ. Boleh jadi kalau kita boleh andaikan, boleh jadi Sayyidina Hafsah mungkin respon baik ayah kan. Tidak jawab mulut lah. Ayah tak biasalah saya. Mungkin tidak. Kalaulah berlaku sebegitu, boleh jadi Sayyidina Umar akan report tu. Anak aku pula bangkang aku. Contohlah. Tapi tidak. Dengan itu kita mengandaikan respon yang positif lah. Baik ayah. Tambah-tambah lagi Umar kot kan. Ayah aku garang ni. Terima je lah. Baik ayah. Wallahualam tu saya respon begitulah. Tapi soalan tu menarik. Untuk kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau tidak ada, kita baca hadis yang ketiga. Elok sebenarnya kalau habiskan ke semua ni sebab dia dalam satu peristiwa yang sama.
Cuma agak Boleh Ustaz, panjang. teruskan. Boleh? Kita habis pengajian Boleh. kita kali ini dengan 3 hadis. Yang ketiga ini agak panjang. Kita cuba ringkaskan tuan-tuan, insyaAllah. Muka surat 10. Asam garam 3. Isteri bangkang, Nabi marah, itu biasa. Ini mesej utama saya lah. Background dia, macam saya sebut tadi, pengalaman saya sebelum ni. Kadang satu dua pengalaman pun, tapi membuatkan kita berfikir. Boleh jadi pengalaman ini atau situasi ini, orang lain pun lalui. Itu pasangan muda yang suami yang salah sangka apabila isteri dia bangkang dia, isteri dia cakap tu bermakna isteri derhaka kepada dia. Dia seperti mana soalan ditanya tadi. Sebenarnya tidak begitu, tidak semudah itu untuk kita tuduh. Ni bagi pihak suami lah, untuk tuduh, untuk rasa, untuk sangka bahawa isteri itu tidak hormat dia, tak sayang dia, tidak derhaka dengan hanya sebab perbuatan-perbuatan yang begini. Kenapa kita begitu? Kerana ini biasa berlaku dalam rumah tangga Nabi pun berlaku. Cuma adakah itu kita nak kata, kalau macam tu biarkan berlaku? Tak. Keadaan biasa sudah tentulah tidak. Cuma ada apabila berlaku keadaan itu, jadi kita jangan anggap kata tadi, teruk sangat. Tidak sebegitu. Baik, kita teruskan. Muka surat 10, asam garam 3, isteri bangkang, Nabi marah, itu biasa. Ini Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yuhadithu. Ni hadis ni Ibn Abbas. Dia tidak sama dengan riwayat yang kedua kita baca itu, tetapi kisahnya yang sama. Juga riwayat Al-Bukhari. Yuhadithu annahu qala makathtu sanatan uridu an as'ala Umar bin Al-Khattab an ayah. Lain ayat yang disebut banding ayat riwayat yang kedua tadi. Kata Ibn Abbas, aku duk tunggu, aku duk tahan nak setahun nak tanya Umar bin Al-Khattab tentang satu ayat. Riwayat tadi kita terus dapat dah. Kata Ibn Abbas, aku duk cari je, duk nak tanya. Tapi tak sebut berapa lama. Hadis ini kita tahu setahun. Sampai setahun duk tunggu. Hadis sebelum ni kita tahu apa ayatnya. Hadis ini tidak disebut ayat apa. Ini nak kata tentang pengajian hadis, dia perlu, atau pengajian sirah perlu dikumpulkan riwayat keseluruhannya baru kita nampak keseluruhannya. Baik. Aku setahun duk tunggu nak tanya kepada Umar satu ayat ni. Fama astati'u an as'alahu haibatan lah. Sebab apa tu? Sebab yang sampai setahun duk tunggu tu. Yang dalam ni ada jawapan. Sebab apa aku tak mampu nak tanya? Kerana haibatan lahu, kerana haibah ni perasaan, gerun, hebat. Bahasa Melayu kita hebat, ambil daripada bahasa Arab lah. Haibah seorang yang Allah beri. Haibah aura, kita nak terjemah kita aura. Orang tu ada haibah lah. Ulama yang ada haibah, ada wibawa. Ada orang kita dia datang, atau datang dan pergi tu orang tak perasan. Ada orang datang, orang rasa kehadiran dia, kemudian orang jadi ada segar. Itu haibah. Kerana Allah beri pada Sayyidina Umar ada haibah tu. Dan saya rasa tidak ada orang setinggi, sehebat haibah Sayyidina Umar. Sebab bukan sekadar manusia gerun, rasa kagum, rasa itu dengan dia, segan dengan dia. Hatta syaitan pun gerun dengan dia. Ini Nabi sendiri sebut. Kalaulah Umar dia lalu satu lorong Madinah ni, syaitan akan lalu lorong lain. Tak nak bertemu langsung. Haibah gerun kepada Sayyidina Umar. Apa lagi Ibn Abbas, beza umur tuan-tuan jauh. Ibn Abbas masa tu apa? Kita kata 20-an. Sayyidina Umar masa ni dah mungkin 50-60 tahun. Sayyidina Umar beza dengan Nabi umur dalam belasan tahun, 12 ke 13 tahun. Umur Nabi meninggal 63, Sayyidina Abu Bakar 60, 3 tahun beza. Sayyidina Umar 50 masa Nabi meninggal. Kadang kita mudah nak ingat umur-umur para sahabat Nabi ni, kita ingat umur mereka masa Nabi meninggal. Nabi meninggal umur 63, Sayyidina Abu Bakar umur 160, Sayyidina atau 61, Sayyidina Umar 50. Beza kita nampak lebih 10 tahun. Ibn Abbas masa tu 15 tahun. Jadi beza 35 tahun dengan Sayyidina Umar. Jadi kita boleh bayang budak muda dengan orang tua ni, orang tua pula PM. Lain. Haibah. Aku tak mampu nak tanya dia sebab haibatan lahu. Hatta
kharaja hajjan fa kharajtu ma'ahu. Sampailah timbul datang satu peluang pergi haji, aku pun ikut haji, rombongan haji bersama dia. Bukan sekadar ikut, tapi ikut rapat. Sebagaimana dalam riwayat kita baca tadi, aku standby je Sayyidina Umar duk pergi mana aku ikut dekat. Bukan menyuruh je tak tuan, dalam ramai begitu, tapi ada misi dia. Standby pula bekas air untuk berwuduk. Baik. Kata Ibnu Abbas, falamma raja'na wa kunna bi ba'd at-tariq, setelah kami pulang, maknanya itu daripada Madinah nak ke Mekah itu pergi haji, selesai haji tak jumpa lagi ruang, ni balik ni cerita nak raja'na, kami nak balik ke Madinah ni. Wa kunna bi ba'd at-tariq, kami dalam satu tengah perjalanan, adalal ilal arak li hajatillah. Sayyidina Umar dia orang kata senyap pergi nusuk pergi apa nak masuk dalam semak pokok arak. Ni nak pergi buang hajat lah. Zaman dulu mana ada R&R kan, mana ada tanda yang ni. Jadi qada hajatnya di mana-mana tempat yang sesuai. Nabi pun begitu kan zaman itu tuan-tuan. Arak saya terjemah tak dia? Perjalanan pokok sepohon, saya terjemah, dalam perjalanan pulang beliau pergi pada sekitar sepohon arak. Mungkin ada kekeliruan. Pohon arak yang kita faham arak minuman lah. Ini al-arak. Arak bahasa Arab, arak minuman itu khamar. Ya, nabit atau orang kata air yang lain. Ini al-arak ini ialah pokok semak. Kalau ada gambar saya tak ada nak muat dalam buku ni. Dan saya pernah tengok sendiri, pernah guna yang kayu sugi yang kita duk guna tu ni, itu dari ranting-ranting pokok arak. Pokok semak yang tumbuh melia ketika itu. Nak bayangkan dia, saya masa duduk Sharjah dulu, tengok ada sahabat, ni lah arak nak kena. Dan di situ pokok arak itu dia dah dijadikan sebagai pokok tanaman hiasan. Dia jadi pokok pagar. Pagar universiti, itu pokok arak je. Lalu dia kerat dahan. Dan apa saya bayar lagi pokok arak itu kalau pada hari ini di tempat kita tuan-tuan, semacam pokok teh pagar. Kalau ada sekolah-sekolah kan ada pokok teh yang jadi pagar cantik, dia buat petak kan. Dia sebegitu, selebat, orang kata rumpunnya begitu. Dia ada ranting-ranting dia. Nanti tu dia dipotong lalu dihancurkan hujung-hujung untuk dia ni. Itu pokok arak tuan-tuan. Mudah-mudahan baik. Kita tipatkan. Sayyidina Umar pergi di sebalik pokok arak itu untuk qada hajat. Kata Ibn Abbas, fawaqaftu lahu hatta faragha thumma sirtu ma'ahu. Aku tunggu. Orang lain mungkin berjalan, Sayyidina Ibn Abbas dia tunggu. Ada sebab. Fawaqaftu lahu, aku tunggu berdiri di situ sehingga dia selesai, aku pun berjalan bersamanya. Riwayat sebut sampai sini. Tapi riwayat sebelum pada ini, Sayyidina Ibn Abbas kata, aku tuangkan air wuduk kepada dia. Nampak tuan-tuan? Perlu untuk kumpul riwayat itu untuk melengkapkan maklumat tentang satu-satu peristiwa itu. Baik. Faqultu ya Amiral Mukminin. Aku pun tanya, time-time itulah berjalan bersama dia lah aku bertanya. Wahai Amirul Mukminin, siapa dua orang isteri Nabi tazaharata 'ala Nabi. Ini ada perincian yang lain. Siapa dua orang isteri Nabi yang tazaharata, yang berpakat untuk nak orang kata menyusahkan Nabi. Saya terjemahkan apa? Tazahara. Ini maksud lawan. Wahai siapakah dua orang isteri Nabi yang berpakat menyakat. Istilah saya sebut menyakat kat situ. Yang berpakat menyakat Nabi SAW. Kata dalam riwayat sebelum pada ni, dia terus merujuk kepada ayat Quran. Siapa dua orang isteri Nabi yang Allah sebut dalam ayat sekian-sekian tadi? Baik. Faqala tilka Hafsatu Aisyah. Kata Umar, mereka berdua tu Hafsah dan Aisyah. Kita tahu riwayat sebelum pada ini, Sayyidina Umar respon, wa ajabillah, pelik ni awak Ibn Abbas. Ada orang kata apa, ada emosi kat situ. Sayyidina Umar tak pelik apabila Ibn Abbas tak tahu. Kat ini terus jawab, mereka lah Hafsah dan Aisyah. Baik. Yang ni seterusnya dialog atau periwayat yang tidak ada dalam hadis yang sebelum pada ni.
فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. والله sungguh saya ni setahun nak tanya. Saya nak tanya tuan setahun duk tunggu. Tapi tak boleh sebab gerun. Faqal fala taf'al. Umar pesan pada budak muda ini, Ibn Abbas ketika itu, jangan buat macam tu. Dah jangan buat perangai itu lagi. Ma dhananta anna 'indi min 'ilmin fas'alni. Kalau ada apa-apa saja yang awak rasa saya ada ilmu, ada pengetahuan tentang itu, tanya. Ah, Tanya saya terus. Jangan tunggu setahun ini. Ini teguran kan. Fa in kana li 'ilmun khabbartuka bihi. Kalau betul saya tahu, awak tanya saya tahu, saya bagi tahu. Ini kalau saya ingat saya rujuk hadis ini adalah Syarah Fathul Bari. Hadis ini bab ini dihurai panjang tentang adab ilmu. Bagaimana dia ni, saya ingat kita ringkaskanlah. Tapi tuan-tuan tahu untuk boleh cerakinkan sendiri ada ilmu bagaimana. Baik. Qala Umar, Ibn Abbas pun kata, lepas pada itu Sayyidina Umar pun cerita. Ini cerita dia panjang. Cerita ni panjang, kita akan baca sekali lagi lepas pada ni. Semua sebelum tu saya nak sebut alang-alang tersebut tentang adab ilmu. Pentingnya soalan. Apabila saya buka soalan tadi, ada orang tanya, jadi hikmah dia. Soalan ialah kunci kepada ilmu. Ilmu kadang dia terkurung, berada dalam satu kawasan, berada dalam di dada-dada ilmuwan. Dia akan keluar apabila dibuka kunci pintu itu. Kunci itu ialah soalan. Sebab itu kalau kita ada peluang, dan ini budaya yang belum kita mesra dalam kita masyarakat Melayu, saya pun tengah ni tuan-tuan, kalau kita kena sengaja mereka soalan. Datang orang besar, tuan-tuan guru di tempat kita, ataupun kita pergi ikuti pengajian, orang jarang kita jumpa tuan-tuan, kita tanya walaupun soalan tu remeh. Tanya walaupun soalan tu dibuat-buat untuk nak tarik keluar ilmu daripada dia. Ada orang yang ilmuwan dia, ilmu dia tak pandai bercakap, tapi kalau tanya keluar. Saya pernah kena tegur dulu, ingat masa belajar oleh guru saya belajar UA, kemudian dan di Sharjah tu. Balik daripada UA, jumpa dengan Dr. Abdul Kadir Zanki, dia orang Iraq, cerita tentang apa Karbala, tentang Muharram tu. Tanya sembang pengalaman. Lepas tu baru tahu, masa saya duduk belajar di sana, saya belajar dengan Prof Hashim tu, dengan Hashim apa, beliau merupakan guru kepada Prof Zanki saya yang mengajar di UAE. Dia pun, ya Allah, kagum ni, Syekh saya banyak gini. Kau tak tanya kau soalan. Saya pula masa pengalaman saya dengan Dr Hashim, Prof Hashim sana, saya kata orang tak ada ilmu, begitulah. Sebab dia tak bercakap. Dia tak meriah mengajar gitu je. Apabila saya beritahu kepada anak murid dia, yang guru tu syarah saya, dia marah, kau ni salah, begitu lah. Dia memang dia marah masa tu. Patut kau kena tanya dia ni kalau tanya dia keluar segala benda. Begitu. Nak kata tuan, kadang begitu. Ada orang dia ilmuwan, dia ni mungkin dia mengajar biasa-biasa, dia bercakap ni, tapi orang tanya dia akan keluar ilmu. Jadi penting tuan. Begitu juga Sayyidina Umar ini. Tengok daripada soalan yang asalnya jawapannya semudah siapa dua orang isteri Nabi yang pakat menyakat Nabi yang Allah tegur dalam Al-Quran? Jawapan singkat dia Hafsah, Aisyah. Habislah. Tapi disebabkan soalan itu Sayyidina Umar excited atau teruja, dia cerita panjang dan kita dapat faedah tuan-tuan. Dan ini kehebatan ataupun jasa besar Sayyidatina Aisyah. Dia banyak bertanya Nabi SAW, daripada itu keluar ilmu, keluar panduan. Kita kena berterima kasih kepada Ummuna Sayyidatina Aisyah. Baik, lepas pada itu, dah tahu dah jawapan. Sayyidina Umar sambung lagi cerita. Thumma qala Umar radhiyallahu anhu, in kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa'i amra. Kami masa jahiliyah, perempuan ni sisi ni kami tak pandang. Dia memberi latar realiti ketika itu. Kami masa jahiliah, perempuan ni kami tak anggap apa-apa. Kami tak pandang perempuan ni. Ini penting untuk kita memahami agama kita, bagaimana Islam merubah kehidupan. Hatta anzalallahu fihinna ma anzal wa qasama lahunna ma qasam, sehinggalah Allah turunkan
ayat-ayat berkenaan dengan mereka, Allah peruntukkan hak-hak untuk mereka, baru berubah. Uh, Bagaimana Islam mengubah, tuan-tuan. Perempuan dulu kan tak pandai apa lah. Tapi masuk Islam, ada ayat tentang perempuan, ada tentang hak mereka. Berubah pandangan, tuan-tuan. قال فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا. Pada suatu hari masa saya duduk fokus duduk buat kerja saya, tiba-tiba isteri saya mencela, isteri saya menyebut kata lau sana'ta kadha wa kadha. Abang, apa kata abang buat macam ni, macam ni, macam ni. Tuan-tuan bayangkan suami tengah buat apa entah tak tahu masa tu, duduk tengah baiki ke, duduk tengah bagi kipas ke, duduk tengah ni. Tiba isteri datang belakang, bang kalau buat macam ni cantik juga bang. Sayyidina Umar itu pertama kali isteri dia buat macam tu. Ha. Sebab apa tadi? Yang cerita awal tadi, perubahan. Mekah lain, Madinah lain. Isteri sahabat Ansar mula terikut-ikut gaya orang Ansar. Isteri boleh bercakap secara, orang kata, tanpa segan, tanpa rasa ini dengan suami. Isteri cadanglah. Wahai abang, kenapa? Kalau buat macam cantik juga. Qal faqultu malak faqultu laha, aku pun kata kepada isteriku, malaki walima hahuna wa fima takallufuki fi amrin uriduhu. Tengok, Omar dengar isteri dia kata, biasa je, pada kita sangat biasa, tapi bagi Omar ni satu orang kata apa, satu kejutan budaya. Isteri kata, abang kalau buat macam ni cantik ke bang? Sayyidina Umar pun kata pada isteri dia, malaki, buat apa awak menyibuk ni? Buat apa kamu ni? Walima hahuna, buat apa di sini? Tak pernah. Wa fima takallufuki fi amrin uridu. Apa duk menyibuk hal saya ni? Kata Umar, dahsyat, kejamnya sebagai suami, keras dia. Tahu jangan, senang dia kita tahu begitu, tapi bukan sebab dia tu begitu semata-mata, tapi memang budaya Quraisy ketika itu. Orang kata ambillah sebelum pada ni. Baik. Faqalat, isteri dia jawab balik, tengok bunyi ni macam marah dah ni. Tapi isteri dia boleh jawab balik. Faqalat li ajaban laka ya ibn Khattab. Peliklah awak ni abang. ما تريد أن تراجعك أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. Abang tak boleh terima saya bagi pandangan jawab cakap ini. Anak awak sendiri, anak abang sendiri biasa je. Balas cakap, hatta sampai pernah satu ketika membuatkan Rasulullah marah sampai seharian. Begitu tuan. Lagilah terkejut Umar. Faqam, Umar pun terus bengkah bangun. Fa'akhadha rida'ahu makanahu hatta dakhala Hafsah. Umar pun terus pakaikan rida. Ini saya sebut tadi. Rida. Maksudnya pakaian. Kain lepas tu, tutup. Itu rida, tu dah pakaian biasa. Pakai rida. Terus pergi jumpa Hafsah. Faqal, ya bunayya, innaki la turaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadhalla yawmahu ghadban. Tuan-tuan, ustaz mana dah ni? Boleh ikutlah saya baca kat ni. Saya suka baca Arab tu. Tuan-tuan agak boleh ikut terjemahan ni. Saya minta tuan-tuan beri perhatian kepada terjemahan Arab kat sini sekejap. Muka surat 11 di atas sekali tu kan. Faqala laha ya bunayya. Kata Umar kepada anaknya Hafsah, wahai anak, betul ke awak pernah jawab mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi pernah semalaman marah? Okey. Masa ni kalau saya tanya soalan, Sayyidina Umar sedang marah ke tak? Sayyidina Umar ditanya anak dia apa, kalau kita nak buat dialog tu, nak sampaikan dialog, ada Sayyidina Umar dengan suara yang keras ataupun suara yang biasa ataupun lembut. Bukti hubungan mak anak perempuan ni merapat. Menariklah ni. Betul lah, macam mana ayah tak tahu tapi mak lagi tahu. Betul lah, bukti mak anak perempuan ni memang rapat ayah. Yang tu mengumpat ayah, yang tu mengumpat suami. Tak marah. Baiklah. Kita tak marah. Betul. Sayyidina Umar bertanya anak dia bukan dengan nada marah. Kadang kita salah sangka sebab guna ya bunayah. Betul lah, saya duduk di tempat-tempat lain saya huraikan. Tuan-tuan, Sayyidina Umar tidak menggunakan atau tidak menggunakan bahasa ataupun nada yang tinggi yang marah kepada Hafsah ketika ini. Bukti dia, petanda dia pada
perkataan bunayyah. Ya bunayyah. Bunayyah bagi orang Arab itu untuk perempuan, anak perempuan. Untuk anak lelaki bunayya. Dalam Al-Quran ada perkataan ya bunayya. Kan buku saya buat ya bunayya. Mana buku saya? Tak ada. Ya bunayya itu inspirasi daripada Al-Quran. Ada beberapa tempat surah Luqman sebut ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya ini sebutan lembut bagi orang Arab. Orang Arab dia nak panggil anak, contoh anak lelaki, dia sebut ya bin, ya ibn, ya bint, itu biasa, anak ini. Tapi kalau dia nak pujuk, kalau dia nak bahasa terlembut, dia akan guna perkataan ni. Untuk lelaki ya bunayya, bahasa terlembut, wahai anakku. Ataupun perempuan ya bunayya. Mana bahasa terlembut tuan-tuan. Baik. Kita tahu. Jadi Sayyidina Umar dia menggunakan perkataan yang lembut. Wahai anak kesayangku. Wahai anak kesayangku. Tu buat nak panjanglah terjemahan dia. Wahai anakku, betul ke kamu ni pernah lawan cakap balas cakap Nabi sampai Nabi kemarahan seharian? Faqalat Hafsah, wallahi inna la nuraji'uhu. Sungguh ayah, bukan saya seorang lah. Saya nak bijak juga Hafsah ni. Dia bukan ayah dia tanya dia, tapi dia kata kami. Ayah betul lah, kami. Semua kami pernah macam tu. Bukan dia seorang. Korang lah rasa ayah dia kalau kata nak marah, bukan dia seorang lah. Kami macam tu juga. Semua kami macam tu. Faqultu, Umar pun kata, ta'lamina anni uhadhiruki uqubat Allah wa ghadab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Awak tak ingat ke ayah kena pesan kamu, takutlah hukuman Allah dan kemarahan Rasulullah. Jangan macam tu. Ya bunayya, wahai anakku, la yaghurrannaki hadhihi allati a'jaba husnuha hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyaha. Wahai anakku, janganlah kamu duk ikut-ikut cemburu ni, duk ikutkan siapa madu awak tu yang memanglah Nabi suka lebih kepada dia. Maksudnya Sayyidatina Aisyah. Dan diketahui ketika itu Sayyidatina Aisyah isteri Nabi yang paling kuat cemburu, dan banyak benda yang dia orang kata kerenah-kerenah kita baca dia meninggi suara dengan Nabi, orang tahu tuan-tuan. Tapi awak janganlah terikut Aisyah buat cemburu, awak pun buat cemburu macam tu. Jangan. Aisyah Nabi sayang lebih kat dia, tu kata ayahnya si Umar kepada Hafsah. Awak jangan duk terikut macam tu. Begitu tuan-tuan. Dan ini dalam kupasan syarah Bukhari, Imam disebut, Imam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar sebut. Dan ini sangat penting. Saya tak sampai tahap itu, tapi perempuan mungkin sebahagian dah sampai ke situ, iaitu daripada hadis ini mengisyaratkan bahawa didikan anak ialah tanggungjawab yang berterusan sepanjang masa bagi ayah, bagi ibu. Dia tidak terhenti dengan anak tu dah jadi suami isteri orang, dah jadi ayah, jadi ibu orang, dah ada keluarga sendiri, maka terhentilah tanggungjawab mendidik anak. Tidak tuan-tuan. Rupanya berterusan, walaupun dah jadi tadi dah ada keluarga sendiri, suami, ayah, jadi anak, jadi ayah, jadi ibu. Kalau ada benda tak kena, kalau kita rasa benda tu perlu ditegur didik, tentu tanggungjawab tetap menjadi tanggungjawab untuk sampaikan. Ini orang kata isyarat yang dapat daripada tindakan Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Yang ini penting untuk saya lah ke depan nanti. Bukan kata kalau saya tak tahu yang ni, tak baca ni, saya duk sangka dah jadi isteri orang, dari suami orang, pandai-pandailah dia fikir sendiri. Tak, rupanya tak. Kita kena ada tanggungjawab untuk tegur lagi, untuk tambah, untuk mendidik lagi. InsyaAllah tuan. Baik. Baik, itu pesanan Umar bin Al-Khattab. Semua kharajtu. Lepas pada aku sampaikan nasihat tu, aku pun keluar. Ini menjawab soalan yang ditanya tadi Puan Aikiros kan. Apa respon saya nak Hafsah? Tak, dengan hadis ini dan hadis-hadis terkumpul tak disebut Hafsah dia jawab ke tak. Setakat ini terus Sayyidina Umar dah sampai nasihat kan, dia keluar. Makna kata Hafsah terima lah tu. Ya, itu. Semua kharajtu, aku pun keluar. Hatta dakhaltu ala ummi Salamah. Aku keluar, aku masuk pula, jumpa pula Ummu Salamah. Kenapa ni? Ummu Salamah isteri Nabi yang seorang lagi Ummul Mukminin. Kerana li qarabati minha, kerana hubungan keluargaku dengan dia. Baik, saya cari, saya tanda. Baik. Selepas itu aku masuk pula jumpa Ummu Salamah, kerana aku Ummu Salamah ada hubungan
kekerabatan dengan dia. Kita kena jelaskan. Kenapa ni mudah-mudah masuk jumpa Ummu Salamah ni, dan Umar sebutlah ada hubungan kekerabatanku dengan dia. Apa hubungan kerabat dia? Saya tengok sekejap. Saya ada buat tanda kat mana. Ya. Yeah. Isteri dia Qambal binti Abu Umayyah, adik ipar. Dia adik ipar. Ummu Salamah ialah adik ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Adik ipar. Macam mana dia boleh jadi adik ipar? Nanti kena cari maklumat. Cetak saja dia adik ipar pada Sayyidina Umar. Isteri Qambal binti Abu Umayyah. Ni tak ni. Minta maaf saya tak dapat, tak ingat prepare yang ni. Jadi kita tahu dia ada hubungan, dan hubungan dia adik ipar Ummu Salamah ialah adik ipar ataupun ipar kepada Sayyidina Umar. Macam mana dia jadi ipar tu saya tak ingat nak prepare. Baik. Fakallamtuha, aku jumpa Ummu Salamah, aku pun mengadu hal yang sama. Dan kenapa ramai-ramai itu ya, sebab ada hubungan keluarga, dan kenapa Sayyidina Umar secara khusus nak cakap pula dengan Ummu Salamah. Satu tadi memang dia ada asas keluarga rapat lah. Yang kedua sebab dalam ramai-ramai ummul mukminin pada ketika itu yang kita nampak paling wibawa, paling bijak, paling cerdik lah ketika itu ialah Ummu Salamah. Nanti kita akan jumpa hadisnya berkenaan ini. Jadi mak kata kalau Sayyidina Umar cerita hal ini kepada ketua lah, kata Ummu Salamah, nanti bolehlah dia sampai kepada orang lain, yang lain juga. Faqalat Ummu Salamah, aku pun cerita kepada Ummu Salamah tentang hal ini. Dia mengadulah, apa ni isteri Nabi begini. Ummu Salamah kata apa? Faqalat Ummu Salamah kata, ajaban laka ya ibn al-Khattab. Pelik ni awak anak al-Khattab. Ummu Salamah. Pelik lah awak ni anak al-Khattab. Dakhalta fi kulli syai'. Mu ni masuk campur dalam segala benda. Nyibuk dalam segala benda, hatta tabtaghi an tadkhula baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji, sampai ke hal ehwal Nabi dengan isteri dia pun kau nak campur. Ini orang kata bidasan Ummu Salamah. Ngaruk Ummu Salamah ni Allah. Nyibuk ni. Oh gitulah kalau bahasa Kelantan. Saya nak balik Kelantan ni dia mari aura Kelantan. Segala benda nak hal Nabi dengan isteri pun nak nyibuk. Begitu. Kata Umar, tuan-tuan bayang Umar berani, kita nak bayang, tapi ada orang berani boleh lawan dia. Fa'akhadhatni, aku tersentak. Wallahi akhdan katharatni an ba'd ma kuntu ajid. Aku tersentak, sungguh sentapan itu mematahkanku, memadamkan apa benda yang aku tengah fikir. Tak patut isteri Nabi gini. Tiba Ummu Salamah pancung tu macam tu. Ya juga. Begitu tuan. Nak katanya hal rumah tangga suami isteri ini biasalah. Kita duduk ni. Tuan-tuan, fa kharajtu min indiha. Aku pun pakai keluar tinggal macam tu je. Masa orang mengakui hal ini hal rumah tangga dan ini biasa. Standard itu tidak sama. Jangan duk harap, jangan duk kata okay, kita hormat orang ni lalu isteri dia kena hormat begitu. Tak. Ada perbezaan dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik. Habis di situ, tapi tak tuan-tuan, daripada soalan yang ringkas, dan Umar boleh cerita panjang, dan ni bawa kepada perkembangan yang lain lagi tuan-tuan. Wa kana li sahibun min al-ansar, idza ghibtu atani bil khabar. Dalam situasi yang lain, kata dalam on the other occasion, saya ada sahabat, saya ada jiran ni, saya jiran Ansar, saya ni pakat dengan dia. Pakat macam mana? Apabila saya tiada, dia yang datang cerita kepada saya perkembangan. Wa idza ghaba kuntu ana atihi bil khabar. Kalau dia pula tak ada, saya yang sampaikan berita kepada dia. Ini memberi gambaran, mendorong kita untuk lebih memahami realiti masyarakat Madinah pada Nabi ketika itu, tuan-tuan. Kita kalau baca sirah selama itu, kita baca sirah perang. Kita duk bayang Nabi dengan sahabat Nabi ni dalam kepala otak dia cerita perang. Tak, tuan-tuan. Ya, perang tu berlaku dalam tempoh yang sedikit, yang singkat saja, beberapa hari gini. Selain daripada perang itu, apa kehidupan mereka? Kehidupan ni ada berkeluarga, bermasyarakat, bekerja. Para sahabat Nabi begitu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mereka dalam keadaan yang biasa, mereka peniaga. Tapi mereka mengurus masa.
Apa yang mereka buat antara dalam ni kita tahu tuan-tuan, Sayyidina Umar tu sendiri. Dia gilih hari dengan jiran seorang ni. Hari ni aku bekerja, aku sibuk ini, engkau tak kerja, engkau ikut Nabi. Mereka nak tahu perkembangan Nabi. Nabi buat apa, Nabi apa yang Nabi sampaikan begini. Kalau hari aku kalau hari kau pergi kerja, esok kau kerja, aku pula duduk Nabi. Tapi kita balik nanti hari tu sampaikan. Hari ni Nabi ceramah begini. Hari ni Nabi pesan begini. Ini susunan masa para sahabat Nabi ketika itu. Bukannya selama-lama sepanjang masa duduk dengan Nabi. Tak. Tak. Sebab itu ada hadis yang sahabat Nabi ni tahu, sahabat lain tak tahu. Sebab matching masa tu tak sama tuan-tuan. Dan ini menunjukkan kesungguhan mereka menuntut ilmu. Bukannya maaf sebutlah pada hari ini ya panjang umur alhamdulillah ada sangkaan dan ni saya kena sebutkan kepada anak muda gini mereka peruntukan masa mereka begini. Masa aku muda aku kerja, aku pula kerja. Nanti aku dah pencen dah ni baru aku nak mengaji. Ini trend yang berlaku secara umum ini. Yang ni saya rasa perlu diperbetulkan. Kalau panjang umur, alhamdulillah boleh gitu. Andai kata tak panjang umur tak macam mana. Kena selang waktu. Ya, memang utamanya waktu tu kita bekerja tapi kena peruntukkan masa untuk menuntut ilmu kan. Bukan kita okey mungkin semudah kita ambil di sini strategi dia, cara dia kita mungkin dua-dua bekerja, kita main dengan isteri suami isteri kita je. Yang hari ni awak dengar kuliah cerita rumusan kita kan tak ada masa nak dengar ceramah panjang macam ni. Kita nak kongsi apa ada pelajari 2 3. Esok abang pula dengar kuliah cerita dengan saya begini. Begitu tuan-tuan. Sepanjang masa tu kena ada majlis ilmu, kena ada orang kata input ilmu yang baru sepanjang masa, bukan tunggu tadi nak pencen nak ni baru nak ni. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan para sahabat Nabi yang lain. Mereka gilir hari ni bekerja, petang ni jumpa makan-makan sembang petang, Nabi cerita apa Nabi hari ni begini. Esok kawan tu pula bekerja, insya-Allah tuan-tuan. Pada ketika itu kata Sayyidina Umar, wa nahnu natakhawwafu malikan min muluki Ghassan fa dzukira lana annahu yuridu an yasira ilaina. Masa tu kebetulan kejadian masa tu pula kami duduk tengah bimbang-bimbang dengan seorang raja Ghassan yang kami dapat risikan maklumat mereka nak datang ke sini. Faqad imtala'at sudurana minhu. Masa tu hati kami penuh duk fikir pasal benda tu saja. Ini kita kata benda yang menggusarkan, benda yang menggeparkan. Madinah nak diserang. Dan peristiwa Madinah nak diserang ni tuan-tuan, kalau kita baca perincian dia percubaan itu banyak kali. Cuma yang betul-betul jadi dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali, Uhud sampai dekat, yang kedua Khandaq. Itu yang serangan. Kemudian ada lagi Ghatafan ni, kalau kita baca Sariyah atau peperangan Nabi SAW, sebahagiannya disebabkan Nabi dapat risikan mereka nak datang serang Madinah. Nabi ambil tindakan pergi dulu. Antaranya perang Tabuk. Perang Mu'tah ini yang perlu sebut Nabi pergi perang Mu'tah, perang Tabuk ke sana, kita kata lawan Rom kan. Yang sebenarnya bukan lawan Rom direct, orang putih Rom sana. Ialah sebenarnya ke lawan Ghassan ini. Ghassan ialah kerajaan Arab, orang Arab tapi proksi kepada Rom ketika itu. Boleh bayangkan peta. Semenanjung Arab, Mekah, Madinah itu semenanjung Arab. Atas itu sebelah utara Syam, Syria, Damsyik. Pada zaman itu ialah pusat wilayah Empayar Rom. Kalau sebelah Iraq ni pula Parsi. Nak turun ke semenanjung itu dia ada buffer zone dia. Buffer zone. Kat sini orang Arab ni, tapi orang Arab agama Nasrani, mereka ialah proksi kata kerajaan yang duduk bawah Rom. Ini Ghassan. Jadi perang Tabuk, perang Mu'tah yang Nabi pergi berperang itu perang Rom, ya, maksud yang sebenarnya ialah perang dengan Ghassan. Yang ni masa tu ni kejadian berlaku ketika begitu. Kami duduk bimbang orang datang nak serang, dan sebenarnya kemudian nanti Nabi yang pergi dulu. Baik. Kami duduk tengah fikir isu kami masa tu ialah desas-desus Raja Ghassan datang nak serang kami. Baik. Fa'idha sahibil ansar yaduqqul bab faqal iftah.
Duduk dalam keadaan begitu, satu hari saudara saya Al-Ansar itu datang ketuk pintu, kata pula iftah, iftah, buka, buka. Kalut ni. Kalut sangat ni. Uh, dan ada riwayat lain saya ingat sahabat tu sampai kata dia orang kata kalut sangat, kata tidur dah ke rumah ni gitu. Nak suruh cepat buka ni, iftah. Ada benda yang urgent, benda yang mustahak ni. Fakultu ja'a Ghassani, respon Sayyidina Umar apabila tengok keadaan begitu. Weh, sahabat ni ketuk pintu tu, ni ada benda penting, benda bahaya mustahak ni. Ya tu keluar, Raja Ghassan sampai ke? Uh, kata sahabat dia, bal ashaddu min dhalik. Tak, ni lagi dahsyat ni, lagi teruk, lagi bahaya ni. Apa lagi tuan-tuan? Benda yang lebih bahaya daripada orang luar nak datang serang negara. Itu benda besar. Kata sahabat tu, i'tazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajahu. Benda yang lebih besar tu, lebih dahsyat itu ialah Rasulullah pulaukan, Rasulullah pisahkan isteri-isterinya. Oh, tuan-tuan. Ini yang besar perasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari terjemah kat sini, Rasulullah telah menceraikan isteri-isterinya. I'tazala, menceraikan isteri-isterinya. Sebab itu ada sangkaan sahabat peringkat awal ketika itu bahawa Nabi ceraikan semua isteri-isterinya. Hadis ni panjang tu, tak habis lagi. Kita berhenti setakat. Dan Imam Bukhari nama dia berhenti setakat ni, tak habis lagi. Di tempat lain baru dia jumpa dibuatkan hadis yang penuh lagi. Tapi kita pun berhenti setakat ini. Imam Bukhari letak dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab juga dalam kitab tafsir Quran dalam bab surah At-Tahrim ayat 1 dan 2. Wallahu a'lam. Panjanglah cerita itu, tuan. Saya berhenti setakat ni. Pukul 10 ni. Minta maaf. Allah. Lagi Tuhan. Baik. Tak apa Ustaz. Ustaz, sedikit saya nak tambah, bukan nak cerita. Cerita macam saya pernah dengar, saya tak pastilah sama dengan yang Ustaz tulis ni kan. Dia macam menarik bila saya pernah dengar yang ketika Nabi menghadapi masalah dengan isteri-isteri ni kan. Yeah. Ketika tu Saidina Umar datang rumah Nabi, dia lihat wajah Nabi dalam keadaan masam. Sebelah Nabi masa tu Saidina Umar, Saidina Abu Bakar juga masam wajah dia. Sebab Abu Bakar ni tengok Nabi sedih, jadi Abu Bakar pun sedih juga dah. Bila Umar tengok Nabi sedih, Abu Bakar sedih, Umar pun jadi sedih juga. Sebab hati mereka ni kan saling berkait. Umar tengok Nabi, Umar terfikir untuk membuat Nabi senyum. Jadi Umar bagi tahu Nabi, isteri aku ni minta nafkah lebih dari aku. Aku cekik dia. Nabi dengar, Nabi senyum. Lepas tu Umar cekik bini dia kan. Bila Abu Bakar tengok Nabi senyum, Abu Bakar pun senyum juga. Umar pun senyum bila tengok Nabi dengan Abu Bakar senyum. Nabi pula senyum sebab apa yang berlaku pada Umar itu berlaku pada dia. Nabi bagi tahu lebih kurang marhumnya macam apa yang berlaku pada kamu berlaku pada aku. Ni dua orang belakang Umar ni, isteri Nabi itulah Aisyah dengan Hafsah minta nafkah lebih. Bila Umar dengan Abu Bakar dengar, muka senyum berubah jadi masam. Sebab kedua-dua isteri Nabi tu anak dia orang kan. Jadi masing-masing rasa macam balik nak cekik lah masing-masing. Jadi cerita tu ada sama tak macam yang Ustaz tulis dalam buku kisah tu? Pertama, kisah itu ada maklumat-maklumat tambahan yang tak ada dalam riwayat yang saya muatkan. Pertama begini, kisah itu sabit, yang kisah kita baca tadi, apa yang berlaku selepas itu sebagaimana yang puan cerita tu. I'tazala Rasulullah, Nabi tinggalkan isteri dia, berceraikan isteri dia. Sayyidina Umar pergi masa tu Nabi memang duduk jauh-jauh dengan isteri dia, duduk berasingan. Lalu Sayyidina Umar buat Nabi gelak sebagaimana yang puan cerita tu lah. Tu ada perincian dia. Kita akan baca di bahagian hujung buku ini. Adapun bahagian yang ada Sayyidina Abu Bakar, yang tu saya tak pasti. Yang riwayat yang kita muat dalam ni, Sayyidina Abu Bakar tak ada. Hanya ada Nabi dengan Sayyidina Umar sahaja dalam bilik itu. Wallahualam, kita terokai sama-sama lepas pada ni. Tapi secara umum dia kisah itu berlaku kan. Itu ada. Allahu Akbar. Okay, tak apalah, kita tutup lah. Masya Allah dah pukul 10. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian hari ini dapat kita ambil ibrah.
inilah keadaan hati Nabi. Walaupun dibentangkan dengan masalah dunia, Nabi tak rasa benda ni satu beban kan. InsyaAllah. Allah sentiasa ada bersama Nabi. Allah turunkan surah At-Tahrim ya Ustaz tentang isterinya Fir'aun untuk Nabi ambil iktibar sebab masalah-masalah rumah tangga Rasulullah ni, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemanul Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang masih menunggu walaupun maratan hari ini sampai pukul 10. Subhanallah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan tu, Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz, sedikit bahan. Kuliah asal kita hari ni 5.15 petang bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama. Okey, jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemanul Iman dengan jemu-jemu menuntut ilmu, insya-Allah. Dengan ini saya mewakili Gemanul Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Terima kasih Ustaz sebab lebih masa. Allahu Akbar. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Fadilah Ustaz. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منا جميعا.